Najis tu adalah benda yang ain dia tu najis. Mutanajis, bernajis, dia kena najis. Macam baju kita kena najis, baju ni orang tak panggil najis, orang panggil mutanajis. Air kencing tu orang panggil najis. Tapi kadang-kadang najis tu pun maksudnya mutanajis. Dalam bahasa Arab kan, najis juga boleh memberi makna mutanajis. Okey. Ada 3 benda yang mana dia najis ain, dia boleh bertukar menjadi suci. 3, dalam mazhab Syafi'i 3. Dalam kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah kitab pertama belajar. Sebab itu selalu nasihat kat belajar, kadang-kadang dia dah kelas 6 kan baca minhaj. Budak-budak minhaj yang belagak kan tinggalkan Safinah kan. Safinah tu mesti kena baca juga. Masa dekat Yaman tu ada, kalau syekh kita, walaupun kita belajar minhaj, dia tanya kita, dia tepuk, dia tanya ibarat Safinah je kan. Jadi Safinah pun tak ingat apa cerita minhaj tu. Maksud isu dalam Safinah pun tak ingat. Safinah tu kitab pertama belajar dalam fiqh Syafi'i. Okey. Jadi dalam Safinah tu ada 3 masalah yang dia najis ain boleh bertukar menjadi suci. 3. Pertama apa? Wal khamru iza takhallalat. Arak bila menjadi cuka. Arak ni dia najis ain. Pak mazhab kata arak tu najis. Najis ain. Tapi arak yang najis ain ni boleh bertukar menjadi suci. Bila jadi cuka. Bila arak bertukar menjadi cuka, dia bertukar jadi benda yang suci. Semua sekali suci. Nanti pun ada ke depan. Yang kedua apa? Kulit bangkai yang disamak. Dengan syarat-syaratnya, kulit bangkai yang disamak, daripada dia bangkai najis, bila lepas je samak, dia akan jadi suci. Ain. Yang ketiga ialah apa dia? Wa masara hayawanan. Wa masara hayawanan tu misalnya ada bangkai kan. Bangkai tu lama-lama keluar ulat. Jadi ulama kata ulat tu daripada ayat yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy kan. Daripada mati keluar benda yang hidup. Daripada bangkai yang mati keluarlah ulat yang hidup. Jadi ulat tu, kalaulah kita kata, sebenarnya benda tu ada khilaf juga sebenarnya. Kalaulah kita kata ulat tu dia ni memang beranak ataupun lahir daripada bangkai tu, maka maknanya bangkai tu kan najis, maka ulat tu dikira suci. Tapi kena faham, suci bukan maksudnya boleh makan. Dia bukan sinonim. Bila kalau macam tu boleh makan, tak. Siapa cakap bila benda tu suci boleh makan? Siapa cakap? Tak ada. Mana ada sinonim macam tu? Tak semestinya benda tu suci boleh makan. Ada kalau dekat tapi ni macam kalau orang belajar dekat Pakistan kan, dia balah dengan orang Hanafi. Antaranya bab apa? Sebab kawan-kawan dia. Jadi dalam kelas kan belajar hadis. Jadi belajar tentang mazahib. Sampai isu apa? Air mani. Air mani mazhab Syafi'i suci. Dalam najis. Lepas tu dia nak hujah dengan kita. Saya tak pernah belajar Pakistan lah, ni orang cerita. Dia kata, kalau macam tu makanlah. Dia nak kena kan. Kalau kata air mani tu suci, makanlah. Kita kata benda yang suci mesti boleh makan. Lepas tu kita tanya dia balik, hingus tu suci ke najis? Hingus suci ke najis? Kahak ke hingus ke suci ke najis? Dia akan cakap suci. Lepas tu kita kahak depan dia, so makan. Kata suci, makanlah. Jadi bukan semua benda yang suci itu boleh dimakan. Dia bukan sinonim kan. Dia bukan sinonim. Bila suci, contohnya racun, suci ke najis? Racun, boleh tak makan racun? Tak boleh. Jadi tak betul tu. Bila benda tu suci, maknanya boleh makan lah. Tak, mana ada. Dia tidak menatijahkan perkara tersebut. Ada orang tanya soalan kepada Ustaz Fadli. Boleh, okey, kalau air mani tu suci, boleh tak ambil wuduk pakai air mani? Mandai dia nak kena Ustaz. Ustaz tu kata macam ni, okey, kamu bawa depan saya air mani satu baldi. Nanti saya beritahu, boleh tak ambil wuduk pakai dia? Bawa dulu satu baldi. Kata nak ambil wuduk kan? Nanti bawa satu baldi, saya beritahu, boleh tak ambil wuduk pakai air mani? Itu bukan menjawab soalan lah. Itu dia pun tanya soalan bodoh je, kita jawab bodoh tak. Kemudian kabaulatin waqa'at khamri in qulibat.
Dia kata sama juga macam khamar. Arak tu dalam mazhab Syafi'i, arak yang bertukar menjadi cuka, dia hanya akan cuka tu hanya akan dihukum suci kalau semasa proses ditukar menjadi cuka kita tak masuk benda lain. Kalau orang tu dimasukkan kayu ke, dimasukkan daun-daun ke apa, nak bagi cepat proses menjadi arak tu, maka cuka tu dihukum najis. Syarat dia apa? Tak masuk benda lain. Jadi sekarang ni ulama bincangkan satu surah masalah. Sekarang ni arak tu dalam tempayan, dia belum jadi cuka lagi. Masa dia belum jadi cuka tu, najis masuk dalam dia. Okey, najis masuk. Ada tikus mati ke apa ke, lepas tu dikeluarkan. Kemudian simpan-simpan, dia jadi cuka. Jadi arak tu, cuka tu adakah suci ataupun tidak? Tidak. Sebab apa? Masa dia jadi arak tu masuk najis. Walaupun arak tu najis, tapi najis ni telah menajiskan arak. Sebab tu walaupun dia dah jadi cuka, dia tetap dihukum najis. Itu maksud dia. Dia sama dengan macam soalan sebelum ni. Seperti mana baula, air kencing, waqa'at yang jatuh fil khamri, dalam arak. In qulibat, sekiranya diubah akan dia khamar, fakhalluha, maka khal tu maksudnya cukanya, najisun, hukumnya najis, yufta, diberi fatwa bihijratihi, diberi fatwa bihijrah. Hijrah tu maksudnya diberi fatwa untuk dia mesti ditinggalkan, tak boleh pakai. Sama. Okey, lagi walam yusmah bijildatihi. Wadamu qamlin ni maksudnya kutu, dan darah kutu. Kadzal burghuz ni sejenis serangga lah, adik-beradik macam pijat, tapi bukan pijat. Kadzal burghuz minhu afau anil qalili walam yusmah bijilad. Ini masalah ma'ruf. Kalau kita belajar dalam Fathul Mu'in ke apa, masalah nanti kita akan belajar darah nyamuk, darah pijat, darah kutu, darah barghuz, ini semua dimaafkan. Okey? Dan darah qamal, darah kutu. Begitu juga darah burghuz, minhu afau. Minhu tu ini dia muta'alliq kepada afau. Afau minhu. Hu kembali kepada dam. Minhu jar majrur muta'alliq kepada afau. Afau tu hum kembali kepada ulama lah. Dia memang macam tu dalam kitab, dia akan tulis dalam sirah jamak, maksud dia ulama. Daripadanya darah kutu dan darah barghuz, afau telah memaafkan oleh ulama. Maksudnya telah menghukumnya, ia dimaafkan. Anil qalil, daripada yang sedikit, dimaafkan kalau sedikit. Walam yusmah, dan tidak dimaafkan bijildatihi, dengan kulitnya. Sebab tu kalau contohnya orang tu dia tengah semayang, nanti pun ada masalah darah nyamuk, nyamuk isap darah. Bila nyamuk tu diisap banyak sangat kan, keluar darah kan bentuk dia. Darah tu kena kita punya ni. Dimaafkan ke tak? Dimaafkan. Okey, tak ada masalah. Itu kira darah kita ke darah nyamuk? Darah kita ke darah nyamuk tu? Diisap darah kita, tapi dah masuk dalam perut dia, keluar balik. Itu kira darah kita ke darah nyamuk? Darah nyamuk. Dikira darah nyamuk. Okey. Lepas tu kita tepuk dia. Tepuk kan? Mati. Tak kisahlah. Jadi kalau siapa tepuk nyamuk ketika semayang dia batal. Sebab apa batal? Adakah kerana dia punya tepuk tu banyak bergerak ke? Bukan. Sebab bila dia tepuk, maka nyamuk tu mati jadi bangkai. Jadi dia punya tubuh dia tu menanggung bangkai. Itu kan bangkai. Bangkai najis. Mazhab Syafi'i, bangkai apa pun najis kecuali tiga saja. Ikan, hidupan laut lah, hidupan air, belalang dan juga manusia. Okey. Kalau macam masalah banyak orang tempat sembahyang ke? Itu ada kat depan, insya-Allah. Ada. Dimaafkan. Dia sekarang ni yang ni tak dimaafkan. Tepuk kan? Tepuk tak dimaafkan. Sebab apa? Dah sujud atas semut, bukan sujud atas semut, sujud atas tai burung. Nanti kat depan nanti masalah tai burung. Dia sujud atas tai burung. Boleh tak? Boleh. Dia sembahyang pijak atas tai burung. Dalam surah tertentu dimaafkan. Adalah dia punya surah dia. Dia punya kaedah dimaafkan ni lebih kurang dia punya dhabit dia dalam kitab kata
ma yashuqqul ihtiraz anhu. Sesuatu yang mana payah nak dielakkan, maka dimaafkan. Tapi itu secara umum lah. Tapi kita tak boleh guna secara sembrono juga. Kena tengok juga furuk ni lebih kurang macam tu. Maksudnya kalau lah sampai keadaan contoh kampung kan, dia sampai apa, kapek-kapek itu penuh dengan serangga. Bila lepas ke katu sampai dia punya serangga tu pecah hancur atas kapek kan. Itu pun antara surah yang mana ia dimaafkan dengan syarat-syarat yang tertentu. Kat depan tu semua ada, insya-Allah. Okey. Kalau kita tepuk nyamuk tu, kita jentik. Dia kalau tepuk nyamuk, dia satu dia penyek, satu lagi dia basah, so dia akan apa? Kalau nak tepuk macam tu, jangan bagi penyek. Betul? Okey, andaikan kita kata kita tepuk tu, kira dia tak pecah, dia mati kan, kita jentik, tak boleh. Dia kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau tubuh kita kena najis tu kering syarat dia. Kalau basah, kalau kena kat songkok, buang songkok tu. Tapi kalau kena kat baju, tak boleh nak buang kan. Tapi kalau najis tu kering, jatuh contohlah. Kita kalau dia kena, kita buang dengan segera, sembahyang kita tak batal. Tapi kalau kita buang lambat, sembahyang kita batal. Okey, sekarang ni buang tu macam mana? Syarat buang dia kena dua. Jangan tanggung, jangan pegang. Kalau dia jentik, dia pegang tu sentuh. Bila dia sentuh najis. Sentuh. Jadi jangan tanggung maksud jangan angkat macam ni. Itu dipanggil dia tanggung. Dia jentik, dia sentuh. Jangan tanggung, jangan pegang, jangan sentuh. Jadi dia macam tu je lah. Dia tiup ke, tak ada masalah. Dia tiup, tapi jangan tanggung, jangan sentuh. Walaupun kering, walaupun dua-dua kering, tak boleh. Walaupun dua-dua kering, tak boleh. Okey. Walam yusmah bi jildatihi, kulit dia. Fa innaha najisat bil mauti ma 'adharu min hamliha nasikan qalla bi suhbatihi. Fa innaha kerana sesungguhnya dia tu kembali kepada jildah. Kerana sesungguhnya najis jildah itu bil maut, dengan sebab mati. Dengan sebab mati dia najis. Dia sebab apa bangkai tu dia jadi najis? Sebab dia mati. Dia mati macam mana? Dia mati tak ikut sebelihan syarak kalau bangkai lah. Ma'azaru, tidak memberi uzur oleh mereka ulama, min hamliha, daripada hamliha, menanggungnya. Nya apa? Nya jildah, nasikan tu maf'ul kepada azaru, akan orang yang semayang. Nasikan maksudnya musallian. Tidak memberi uzur oleh mereka daripada menanggungnya kulit akan orang yang semayang. Salla, bolehlah nasikan kita terjemah orang yang beribadat lah. Orang yang beribadat, yang semayang ia bisuhbati, bersama-sama dengan hi. Ni hi pula, bukan ha. Hi ni marja' dhamir tu kembali kepada kulit. Tapi kulit tu kan jildah, muannas. Dia biasalah macam tu. Sebab kulit ni dia satu jildah, satu jildun. Tapi kat sini dia tak boleh buat ha, nanti dia punya qafiyah syair tu lari. Maka dia buat hi, maksud dia jildun. Jadikan dia sebagai muzakkar. Okey? Tak boleh lah. Kemudian yanbaghi 'inda jahlil hamli ma'dhiratun linasikin. Amma fi athwabin libsatihi. Aswabi mudhaf. Wayam bari, sayugia, inda, ketika jahil hamal, menanggungnya, oleh apa? Oleh diuzurkan. Ma'zirat itu fa'il kepada yang bari. Dan sayugia, ketika jahil akan menanggung. Maksudnya orang tu dia tak perasan, dia ada tanggung bangkai ni. Contohnya dia tak perasan yang mana dia tu ada terpijak nyamuk ke apa ke, sehingga ada dia punya bangkai dekat kaki dia ke, ataupun ada kat baju dia ke. Dia duduk kan, macam tu lah, duduk ada. Jadi mana kita perasan? Duduk lepas main tengok, oh baju kita penuh dengan apa,
benda-benda Allah ni. Dia kata sayugialah ketika tidak tahu bahawasanya dia menanggung oleh ma'zirah. Ma'zirah tu maksudnya penguzuran. Untuk siapa? Linasikin, bagi nasik, orang yang semayang, amma fi athwabi libsatihi, yang umum ia benda tadi tu pada pakaian yang dia pakai. Ada banyak benda tu sampai tahap umumul balwa, maka dimaafkan. Dia dalam mazhab Syafi'i ada khilaf. Satu orang dia semayang, dia tak perasan dia tanggung najis. Ini kita ambil yang biasa je. Kadang-kadang dia macam ni, dia kutip dia cicak pakai tisu, dia tak jumpa tong sampah lagi, dia buang poket dia. Lupa sampai semayang. Habis semayang, lupa dia ada cicak dalam poket dia, dalam tisu tu. Jadi lepas semayang barulah dia teringat semula. Semayang dia sah ke tak? Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad, bila kita semayang, kita menanggung najis. Ada najis kat tubuh kita. Kita sedar ke, kita tak sedar ke, kita tahu ke, tak tahu ke, sengaja ke, tak sengaja ke, tak dimaafkan. Itu yang muktamad. Kan? Kita terlupa ke, kita ingat ada najis, tapi masa tengah semayang lupa. Atau kita tak sedar. Pendapat yang muktamadnya, dia panggil dia khitab wadai. Dia tak ada unsur-unsur sengaja, tak sengaja, itu semua tak ada kesan. Dia tetap memberi mudarat. Itu pendapat yang muktamad. Pendapat muqabil dalam masalah ni, dimaafkan. Kalau kita semayang, kita tak perasa ada najis, lepas semayang tak payah ulang. Semayang tu kira sah. Semayang tu kira sah. So, bolehlah kalau kita berada dalam keadaan tertentu, kita buat. InsyaAllah boleh. Dia datang kuliah kan, maghrib. Jadi tengah-tengah kuliah dia tengok Allah, takkan nak semayang balik pula kan. Jadi qaul muqabil, kalau najis tu ada kat tubuh secara kita tak sedar, jahil ataupun lupa, dimaafkan. Dan yang menarik lagi, pendapat ini adalah ikhtiar Imam Nawawi. Jadi kita taklid Imam Nawawi, yang mana dimaafkan. Sekiranya apa? Ada najis, lepas semayang kita tak perasan. Faham tak? Tak ada. Tak kira. Banyak ke sikit tak ada. Maksudnya najis mutlak. Dia punya uzur dia punya wajah uzur dia ialah jahlun. Dan dia punya wajah uzur dia ialah nisyanun. Lupa ataupun jahil, maka dimaafkan. Pernah masa kat Yaman tu, tengah kelas tu, seorang pelajar, kawan kita lah, Umir. Dia jatuh basikal, jadi ada luka kat lutut dia. Dia tengah kelas duk kotel-kotel dia punya luka dia. Dia nampak ada bangkai semut dalam luka dia. Ada semut. Jadi dia tanya Syekh, macam mana ni semayang isyak kan, berkelas sampai isyak. Syekh kata, kau carilah mana-mana mazhab yang sah. Saya tanya. Benda kecil macam tu saya tanya lah, kan. Cari mana-mana mazhab yang katakan sah. Jadi antara mazhab yang sah, satu mazhab Hanafi memang sah lah. Satu lagi ialah qaul muqabil dalam mazhab Syafi'i sendiri, yang macam saya sebutkan tadi, sah hukum dia. Okey. Khususnya wa baydu qablin su'abun salli hamilahu kabizri qazzin kadzal fatwa bi tuhrati. Wa baydu qamlin ni jamak dia qummal, kutu. Wa baydu qamlin su'abun. Su'ab ni telur kutu, luah. Jadi su'ab tu dia kira badal lah. Tafsir kepada baydu qamlin. Dia dalam bahasa Arab macam tu kan. Dia ada lurah khas. Kalau kita telur je kat depan semua telur. Telur apa? Tulislah telur kutu, telur ni. Dia ada perkataan khas untuk telur tu. Jadi telur kutu dalam bahasa Arab panggil su'ab, kan? Su'ab. Jadi telur kutu sembahyanglah olehmu. Hal keadaan menanggungnya. Hal, hamilahu tu hal, bukan maf'ul, hal. Sembahyanglah olehmu hal keadaan kamu menanggung. Maksudnya tak apa kamu sembahyang ada telur kutu pun tak apa. Tu maksud dia. Kabizri qazzin.
Ka tu seperti, nazir juga, sama juga dengan masalah apa, bizri ni telur juga. Qaz ni ialah ulat sutera. Ulat sutera tu ada telur dia. Sama juga seperti mana kalau ada telur ulat sutera ketika sembahyang, maka tak apa. Kaza al-fatwa bituhratihi, begitulah fatwa, difatwakan bahawasanya kedua-duanya dihukum suci. Seterusnya, oh lagi 8 minit 10.30. Okey, lagi. Lima ubakin wa ba'udin wa in kathurat kadami qamlin wa burghusin Wa batharatihi. Lagi, wa ma tafahasha la yu'fa kadha naqalu an shamilin wa lahu aunun bi nusratihi. Abul Futuhi rawa hadha wa sa'adahu wa aktsaru as-sahbi lam yuftu biqaulatihi. Okey, kita bawa darah, tak masuk ke? Lepas ni baru cerita lain. Ni semua tajuk darah dulu. Dima tu jamak dam. Dima'u bak. Bak ni pijat lah. Bahasa Inggeris pun panggil bak juga, kan? Pijat kan? Bak maksudnya. Jadi dia tak tahu bahasa Inggeris ambil Arab ke Arab ambil Inggeris. Mana satu? Dima'u bak. Darah pijat. Jadi kalau pijat kan, dia memang habis badan darah kan. Darah pijat dan darah nyamuk walaupun banyak, hukum dia sama macam darah tadi tu. Darah apa? Kutu, dan juga darah burghus, dan juga bathrah, jerawat. Bathrah tu jerawat. Maksudnya hukum dia sama. Hukum dia sama apa? Sedikit ke banyak ke dimaafkan. Dengan beberapa syarat. Satu kita tulis, ada dua lagi. Dengan beberapa syarat. Kemudian wama tafahasha, dan ma tu maksud darah lah. Darah yang dia banyak tapi sampai ke tahap tafahush. Tafahush maksudnya banyak sangat. Dan darah yang banyak sangat, kita terima tuah dalam macam tu, la yu'fa, tidak dimaafkan akan dia. Kaza, begitulah, naqalu, telah menukilkan oleh mereka, maksudnya ulama, daripada Syamil, daripada kitab Syamil yang tadi dah sebut dah. Walahu ay wali Syamil. Bagi kitab Syamil ni ada aunun, ada pembantu yang bantu dia. Maksudnya ada ulama lain juga yang sokong pendapat sahibu Syamil. Siapa dia ulama tu? Abul Futuh dia. Abul Futuh ni dia badal kepada perkataan aunun. Siapa dia? Aunun tu siapa? Abul Futuh telah meriwayatkan pendapat ini, wasa'adau, dan dia telah menyokongnya pendapat ini. Wa aktsarus sahbi, kebanyakan ulama tidak memberi fatwa biqaulatihi, dengan fatwanya Abul Futuh ataupun kulli wahidin minhuma, dua-dua boleh. Jadi maksudnya gini, kita buat khulasah. Dia khulasah ni dalam kitab Nihayatul Zain ni bagus, tentang khulasah darah. Khulasah darah. Dan dia ada satu masalah yang mana khilaf antara Ramli dan juga Ibni Hajar dalam masalah darah ni. Okey. Mana tadi? Istiqbalul Qiblah. Dia kitab yang baguslah bagi saya, anjurkan. Bukan sebab saya jual kitab. Tu saya malas nak iklan kitab tu. Kita cakap dengan ikhlas kan, maknanya untuk memberi faedah kan. So antara kitab yang bagus ni Nihayatul Zain. Dia dikarang oleh ulama Nusantara, Syekh Nawawi Bantani. Dia adalah syarah kepada Qurratul Ain, matan kepada Fathul Mu'in, kan. So masya-Allah kitab ni bagus, Syekh Nawawi Bantani. Jadi dalam ni dia punya unik dia ada kadang ada masalah yang bersifat macam Nusantara lah. Yang mana kadang kita cari dalam kitab Arab kita tak jumpa. Tapi dalam kitab ni dia ada sebutkan. Jadi tentang apa? Khulasah tentang darah. Dia kata wahasilu mas'alatid dam. Hasil tentang masalah dam. Mana khilaf Ramli bin Hajar ni?
Macam mana saya nak buat rajah dia? Tak apalah, saya buat sini. Rajah dia. Dia punya rajah tentang darah ni. Darah sendiri, darah ajnabi. Okey. Okey. Sendiri dimaafkan sedikit banyak. Sedikit dimaafkan. Sedikit dimaafkan. Dengan 3 syarat. Syarat tidak bercampur ajnabi. Yang kedua, bukan perbuatan yang disengajakan. Disengajakan. Yang ketiga, tidak melampau dari tempat terlibat. Tidak melampau dari tempat terlibat. Okey. Kalau syarat ni terabai, kalau syarat nombor 1 ni terabai, tidak dimaafkan langsung. Kalau 2 syarat ni terabai, dimaafkan dimaafkan sedikit sahaja. Dimaafkan sedikit sahaja ni untuk surah ni lah. Yang ni kan dimaafkan. Maksudnya kalau dia bercampur dengan ajnabi, darah sendiri ke darah ajnabi ke, tidak dimaafkan langsung. Kalau dia ini dengan perbuatan sendiri, tidak melampau dengan perbuatan sendiri, maka dimaafkan untuk surah ni, dimaafkan sedikit sahaja. Dan untuk surah ni tidak dimaafkan langsung. Tu dia punya surah dia lah. Dia maksud tidak melampau. Contohnya luka tu kat sini, jadi kalau darah tu kat sini je, walaupun dia meleleh tak apa, itu dia, masih lagi dikira tempat tempat keluar lah. Dia meleleh kan. Tapi kalau sini, kena belah sini pula, nitik ke, kena yang bukan tempat dia keluar, maka sikit dimaafkan, banyak tidak dimaafkan. Okey, sedikit dan banyak tu nanti dia ada kat belakang ni. Ulama bahaskan apakah kadar yang diandaikan, yang dikatakan sedikit atau banyak. Cuma secara ringkas, sedikit ataupun banyak ni ukuran dia adalah huruf. Itu je. Ukuran dia adalah huruf. Okey. Wallahu alam. Pukul 10.30, 10.31. Dan 10.30 tadi kan, sampai 10.45. Sambung balik 10.45, InsyaAllah. So kita rehat sekejap, 10.45. Tandas ada kat belakang, dekat bawah ni adalah speak mat ataupun my news kalau nak beli air ke apa-apa. InsyaAllah
InsyaAllah 10.45 kita akan start balik.